Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Artinya, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar, akan turunlah malaikat pada mereka dari masa ke semasa dengan memberikan ilham. Janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap diri kamu, dan janganlah kamu berduka cita ataupun sedih, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Suratul Fussilat ayat yang ke-30, juzuk yang ke-41. Sadaqallahul azim. Para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ibayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan masa peluang oleh Allah untuk dapat sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah solat, ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di masa yang telah kita lalui dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Para jemaah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab Mutiara Nabawi dalam bab perbincangan inilah tempatmu. Setiap manusia ada manzilahnya, ada kedudukannya. Sama ada kedudukannya di dunia ataupun kita kata kedudukan di akhirat nanti. Apabila kita kata kedudukan tempat di dunia, secara normal manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya fitrah, Allah Subhanahu wa taala berikannya kepada berinya akan akal. Al-aql, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jasad. Bila manusia ni ada jasad yang sihat, manusia ni ada akal yang sihat. Sya'rawi, seorang tokoh tafsir, menyebut manusia perlukan kepada kehidupan, perlukan kepada kedudukan, kedudukan kehidupan yang baik. Mana mungkin orang yang dia nak sihat jasadnya, dia mengambil makan minum daripada hal-hal yang tidak baik. Umpama contohnya, kalau dia makan makanan yang telah basi, tak mungkin.
Kalau dia minum air yang kotor, tak mungkin. Sama juga fi maskan, tempat tinggal. Orang yang dia nak sihat jasadnya, ya, dia nak dalam keadaan tubuh badannya tidak terkena apa-apa penyakit, dia tinggal di tempat yang baik, dapat mengelakkan diri daripada terkenanya daripada haiwan liar dan sebagainya, daripada kepanasan, daripada hujan dan sebagainya. Ini norma perjalanan orang-orang yang nakkan kepada kehidupan yang baik, manzilatud dunia. Sya'rawi mengatakan kedudukan dunia. Baik, cara fikir orang yang beriman kepada Allah bukan setakat kehidupan di sini. Yang lebih penting, yang lebih besar adalah kehidupan adalah selepas daripada kematian. Manzilatul akhirah, kedudukan akhirat, tempat kita di akhirat. Orang-orang yang berakal, kehidupan dunia ini adalah taklifan, tanggungjawab, tanggung yang akan disoal di akhirat nanti. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza mata ahadukum 'urida 'alaihi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyya imma an-nar wa imma al-jannah fayuqalu hadha maq'aduk hatta tub'atha ilayhi." Dalam satu hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, artinya jika seseorang daripada kalian meninggal dunia, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya setiap pagi dan petang, ghudwatan wa 'ashiyya. Ini hadis riwayat Bukhari 65615 dalam angka kiraan nombor kedudukan hadis dalam riwayat Bukhari. Perhatian, dua fasal, dua waktu yang penting para ulama sebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan fil laili wan nahar, ya, pada siang hari, pada malam hari. Baik, pada waktu pagi ataupun disebut dalam riwayat ini wa ashiyya, pada waktu petang. Nabi kata seorang manusia apabila dia telah meninggal dunia akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di alam yang terakhir yang akan diperginya, disebut sebagai alam kelima, dibincangkan oleh para ulama. Ya, immal nar wa immal jannah, adapun syurga, ya, ataupun neraka, ataupun adapun alam neraka ataupun alam syurga. Para ulama sebut manusia, ya, dibahagikan kepada 5 perjalanan alam yang akan mereka lalui. Yang pertama adalah alam rahim, alam ibu. Ini akan dilalui oleh semua manusia. Yang kedua adalah, ya, alam dunia. Alam pertama dilalui oleh para nabi, para rasul terdahulu. Alam kedua yang disebut sebagai fana ataupun dunia, yang kita diami pada saat ini. Nabi letakkan garis panduan. Contoh, Al-Quran menceritakan umur di kalangan para nabi, para rasul terdahulu. Umpama Nabi Nuh AS 950 tahun, Nabi Ibrahim AS, ya, 1200 tahun. Baik, angka usia ini adalah para ulama sebut mukhtalif, sebagai saya sebut, perkara yang berbeza. Orang yang datang ke dunia tarikh yang berlainan, boleh jadi dia pulang menghadap Allah tarikh yang sama, waktu yang sama. Ada yang datang waktu yang berbeza, waktu yang sama, pulang pun waktu yang sama, dan sebagainya. Nabi letakkan garis panduan di dunia ini, umur ummati baina 60 wa 70. Umur di kalangan umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun. Kalau lebih diskaun. Kalau dia di kalangan orang yang baik, pada usia 60, bermula daripada fasal yang ketiga daripada usia Nabi SAW,
Dia antara orang-orang yang beruntung kalau dia dapat kekal lagi dalam keadaan istiqamah. Sebagaimana dalam suratul Fussilat, ya, Allah SWT menceritakan sentiasa dia mengakui tentang Tuhannya dalam kehidupannya adalah Allah, Rabbuna Allah, dalam keadaan istiqamah mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala melalui fasal kehidupan alam yang kedua, alam fana, alam dunia ini. Satu tempoh waktu-waktu yang tertentu, kemudian Allah panggil kepada alam yang ketiga disebut sebagai alam kubur. Yang dibincangkan dalam hadis ini, ya, apabila mati di kalangan anak Adam AS, bila mati di kalangan kamu, diperlihatkan di alam kubur. Apa dia? Imman an-nar wa immal jannah. Sama ada neraka ataupun syurga. Fayuqalu hadha maq'aduka hatta tub'ath ilayhi. Sama ada neraka atau syurga, kemudian dikatakan hadha maq'aduk, inilah tempat tinggalmu, hatta tub'ath ilayhi, hingga dibangkitkan nanti kepadanya. Dibangkitkan di mana, tuan-tuan sekalian? Apabila berlakunya kiamat, yang Al-Quran menceritakan adanya di sana tiupan sangkala yang pertama, berlakunya kiamat, tiupan sangkala yang kedua, dibangkitkan di kalangan orang-orang berada di alam kubur. Al-Quran menceritakan dalam suratul Hajj, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya sa'ah, kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan kepadanya. Manusia ini dibentangkan, dihidangkan tempat tinggalnya pada waktu pagi, pada waktu petang, ataupun para ulama sebut waktu yang dapat dilihat tanpa nur ataupun tanpa cahaya di dunia, waktu siang. Kemudian pada waktu malam. Ya, dua waktu ini waktu yang penting. Allah perlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, ya, alam seterusnya. Saat ini diperlihatkan waktu mana dia berada di alam yang ketiga, kata-kata alam barzah ataupun alam kubur. Melalui fasal kehidupan pun berbeza. Al-Quran sebut wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Habis perjalanan di alam yang ketiga, perjalanan yang Allah samaratakan, yang disebut sebagai mahsyar Allah yang keempat. Mahsyar Allah, satu alam yang akan dihimpunkan sekalian manusia itu sendiri di satu tempat, di satu keadaan, dan di sanalah yang dibahasakan adanya naungan arasy Allah. Di sanalah ada syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Di sanalah ada syafaat di kalangan orang-orang yang saleh. Di sanalah ada syafaat di kalangan orang-orang yang mati syahid. Di sanalah ada pelbagai syafaat-syafaat yang perlu kita cari dalam kehidupan kita. Itu alam yang keempat. Yang kelima disebut sebagai alam, ya, syurga ataupun neraka, destinasi terminal yang terakhir dalam fasal kehidupan kita. Sama ada syurga ataupun neraka. Tuan-tuan yang dikasihi, diriwayatkan bahawa sebelum Saidina Uthman meninggal dunia, beliau telah menyampaikan pesanan yang cukup bermakna yang berbunyi, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah dan patuh kepadanya, kerana takwa itu ialah hadiah yang cukup bernilai. Saidina Uthman ini adalah sahabat Nabi SAW, bahkan seorang menantu Rasulullah SAW. Dia ada gelarannya. Saidina Uthman ini adalah seorang ahli syurga, seorang bangsawan yang memiliki harta peninggalan daripada kekeluargaan yang cukup banyak. Sebelum dia beriman kepada Allah, memiliki harta yang banyak.
Apabila hidayah Allah berikan kepadanya, dia menjadi orang-orang yang sangat dermawan, sehingga mana lebih daripada separuh hartanya telah dibelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu memujinya. Dia kata, kalau kamu nak melihat tentang seorang rais ataupun kita kata ketua, sebelum dia dinamakan, dipanggil sebagai ketua, katakanlah dia ni seorang ahli perniagaan. Kalau kita kata ahli perniagaan, biasanya kita kata berjaya, kaya raya, hartawan. Bila telah menjadi khalifah, mengisi kosongan yang ditinggalkan di Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selama bukan dalam masa 12 tahun, dia menjadi orang-orang yang semakin sedikit, semakin berkurangan hartanya. Kemanakah dibelanjakan? Tak lain tak bukan adalah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda pemimpin-pemimpin, kalau kita kata, perkataan pemimpin ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis, yang tidak boleh dipadam, dibuang. Pemimpin dan rakyat ada bahagian-bahagian yang akan dipertanyakan di akhirat nanti, yang tidak akan boleh dipadan oleh mana-mana manusia di dunia tentang dua status ini. Umpamanya Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap di kalangan kamu ini adalah pemimpin, dan pemimpin dia akan ditanya orang yang berada di bawah pimpinan. Sayyidina Uthman Ibn Affan bila menjadi khalifah, mengisi kosongan Sayyidina Umar Al-Khattab, banyak peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW sebut dia ni antara ahli syurga. Sedang kita bincang dalam bab ucapannya, satu ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Uthman ketika itu berada di Gunung Uhud. Dalam riwayat yang sahih, seakan-akan gunung ini dalam keadaan zalzalah, terhuyung hayang bahasa. Nabi kata, usbut, ataupun disebut sebagai kekallah bersama dengan aku di atas kamu ini, wahai tanah, wahai bukit Uhud, seorang Nabi. Ini ataupun aku ini adalah, sungguh aku ini adalah Nabi akhir zaman. Bersama dengan aku adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan dakwah aku. Dan bersama dengan aku ini adalah dua orang bakal ahli syurga yang disebut sebagai syahadain, iaitu Umar dan Uthman yang gugur syahid dibunuh. Allah benarkan janji yang Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang sah. Sayyidina Uthman Ibn Affan, antara gelarannya adalah Zul Ar-Nurain, Nurain, iaitu menantu kepada Nabi Sallam. Bila dalam satu peristiwa yang panjang, saya ringkaskan, bila Sayyidina Uthman telah memeluk Islam, beriman pada Allah, Rasulullah kahwinkannya dengan anak perempuan Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Bila meninggal, kemudian dikahwinkan kali yang kedua dengan anak perempuan Rasulullah Ummul Kathum. Pun meninggal, Nabi SAW pernah berucap, Nabi kata, sekiranya aku punya lagi anak perempuan, nescaya aku akan kahwinkan lagi dengan Uthman Ibn Affan. Betapa akhlaknya, Masya Allah, Barakallah. Baik, Ibnu Mas'ud pernah mengujinya. Ibnu Mas'ud kata, man kana minkum mustannan falyastanna mimman mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Siapa yang inginkan pengajaran, maka ambillah daripada orang yang sudah meninggal dunia, kerana mereka telah mengakhiri kehidupan mereka. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup belum lagi dapat tentukan kejayaan dalam menghadapi ujian hidup. Sayyidina Uthman melalui fasa kehidupan dengan pelbagai ranja-ranja, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pun dalam satu peristiwa yang sangat menyayatkan hati. Baik, kita sambung nasihatnya. Dikata kepada rakyatnya, antara ucapannya disebut dalam beberapa makhtutah, manuskrip lama dan sebagainya,
Wahai sekalian manusia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan patuh kepadanya, kerana takwa itu adalah hadiah yang cukup bernilai. Dalam buku kita belajar ni ada sambungan dalam beberapa kisah, dia kata hadiah seumpama seorang manusia itu, hadiah takwa yang dia dapat Allah anugerahkan kepadanya lebih baik daripada seorang manusia itu mendapat dunia dan seisinya, dan dia diberikan lagi berlipat kali ganda. Gandaan yang kedua, lebih bernilai lagi takwa yang dimiliki. Kemudian dikatakan lagi, sesungguhnya manusia yang paling cerdik adalah yang mampu menjaga dirinya dan beramal untuk apa yang datang selepas kematian. Al-Qayyis, orang yang cerdik pandai. Nabi pernah menyebut tentang menyiapkan diri, mempersiapkan dirinya adalah hari yang selepas daripada kematian. Cerdik pandai pada pandangan manusia tidak sama dengan cerdik pandai macam mana Islam memandang. Biasa masyarakat kita kata cerdik pandai ni belajar sekian-sekian. Dia, kita tak nafi, belajarlah, kerana belajar ini merupakan surah agama dalam apa-apa bidang. Nabi sebut tentang manusia ini perlu belajar. Talabul ilm faridatu ala kulli muslim. Dalam hadis sahih disebut tentulah ilmu yang menjadi kewajipan. Dalam banyak-banyak pecahan ilmu, tak dapat tidak, ilmu agama ini wajib tentang sedia. Kerana katakanlah kita belajar apa-apa bidang sekalipun, kalau kita tertinggal pengajian di sudut agama, umpamanya Quran, berkaitan dengan hukum harian, hukum yang kita sentiasa hidup. Kita kata bila kita dah ada iman, amal, cuma kita tidak update, baiki solat itu umpama. Macam mana solat kita nak diterima oleh Allah? Berapa ramai orang-orang yang dalam hadis menyebut kam min salat, orang-orang yang berapa ramai orang-orang yang salat tetapi tidak diterima oleh Allah, sehingga mana salat mereka menjadi sahun. Dalam Al-Quran menceritakan baiki dia sudut rukun fi'li, rukun qawli, bila lagi dalam bab khusyuk kita kepada Allah, memahami bacaan-bacaan salat itu adalah menambahkan kelazatan kita waktu mana kita salat. Para ulama sebut sehingga mana apabila selesai saja salat kita terngiang-ngiang untuk ulangi, umpamanya salat fardu, salat sunat dan sebagainya. Baik, seterusnya memperolehi cahaya untuk menerangi kegelapan di alam kuburnya melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita imani, yakini, percayai yang tidak boleh kita ingkari walaupun sedikit tentang fasal kehidupan kita di alam kubur adalah fasal yang tidak ada cahaya dunia. Apapun status seorang manusia, walaupun katakanlah dia ini hartawan, bangsawan, seorang tokoh, pemimpin, rakyat, apapun status, walaupun di dunia katakanlah dia pernah dihormati, disanjungi, yang dirinya tidak pernah sekalipun mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik sampai kepadanya. Pernah sampai kisah kepada seorang sultan di zaman Muawiyah, dipanggil di kalangan jaish ataupun tentera-tentera. Dia berucap, dia kata, sepanjang kehidupan aku ini tidak ada seorang pun yang pernah menyakiti aku. Bangun semua tentera-tentera, melainkan seorang tokoh ulama. Dia duduk, dia tak bangun. Waktu mana di kalangan tentera bangun ini, seakan-akan mendengar arahan sultan supaya sujud kepadanya. Sultan kata, berapa lama dah kamu telah dihidangi kehidupan, apa yang kamu nak kamu dapat,
Apa yang kamu perintahkan, suruhkan, arahkan, akan diikuti. Hari ini tidak. Aku bukan sebagaimana tentera-tentera kamu, hamba-hamba kamu. Aku akan hanya sujud pada Allah SWT. Apa yang kamu nak dunia ni kamu dapat. Baik, seketika nanti apabila datang malikil maut kepada kamu, apa yang kamu nak, kamu akan tak dapat. Yang disebut sebagai keluasan dunia, Allah akan jadikan kesempitan akhirat kamu itu jauh lebih sempit daripada sangkaan kamu. Berapa tempoh dia mati menghadap Allah Azza wa Jalla. Sultan zaman Muawiyah ini tak pernah pun walau sekali dia disakiti, dimarahi, dikecami, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, Al-Quran menceritakan dalam keadaan dhank, kesempitan akhirat. Sempit dunia tak sama dengan kesempitan akhirat. Kalau kita melalui jalan yang sempit, bila kita kata kehidupan yang sempit, kita nak keluar daripada, katakanlah rumah kita berlaku runtuhan dan sebagainya. Kita tengok dalam video-video saat ini memasuki hampir 1 bulan dah peperangan yang berlaku di bumi Palestin, Gaza. Anak-anak yang dijumpai selepas daripada 7 hari masih hidup. Ada satu kes, kita tengok satu kisah. Tuan-tuan tengok ke tak? Saya kongsikan, alang-alang sentuh sikit pasal isu Palestin. Seorang ibu, bila Zionis Israel ni tembak bangunan rumah dan sebagainya, lebih daripada 7 hari, mengikut angka kiraan telah mati. Bila diketemui seorang yang pregnant, mengandung, bawa ke hospital, bila bedah anaknya masih hidup. Allahu Akbar. Karamah-karamah kemenangan Allah dah tunjuk. Tuan-tuan, orang Islam, kita kena yakin bumi Palestin ni confirm Islam akan menang. Confirm, saya ulang. Kerana kezaliman sekali-kali tidak akan menang di dunia ini. Dan kalau kita tengok ucapan-ucapan, kisahnya terlalu panjang. Al-Syekh Al-Syahid Al-Syekh Ahmad Yasin, dia pernah berucap, dia kata, berdasarkan kajiannya dalam Quran, hadis-hadis Rasulullah, tahun ni kalau kita tengok angka kiraannya dah masuki 75 tahun. Dia kata Yahudi Zion Israel, dia tidak akan boleh kekal menyakiti, menzalimi, menakluki kota Baitul Maqdis ataupun bumi Palestin lebih daripada 80 tahun. Soalan kita tengok negara yang kedua, Algeria telah mengisytiharkan perang. Dan kita tengok lagi beberapa laporan daripada sumber-sumber yang boleh percayai. Saya tak nak namakan sumber-sumber. Tuan-tuan mesti tanya, perempuan mesti tanya, ibu saya, kenapa saya tak nak sebut kan? Ada sebab-sebab yang tertentu. Bukan kita takut pada Mossad, Malaysia pun dah ada dah. Memang Malaysia ada. Beberapa tahun lepas, tarikh yang tepat saya tak nak sebut, seorang rakyat Palestin baru selesai buat PhD dalam satu bidang, bersiap untuk pulang, telah ditembak di Kuala Lumpur. Ejennya adalah rakyat Malaysia yang berulang alik daripada Malaysia ke Perancis. Setahun dapat jutaan ringgit. InsyaAllah dalam ni tak adalah. Sebab itu Syekh Ahmad Yasin, dia pernah sebut, kalau kalian nak doa, doalah Allah kuatkan kami, khususnya masyarakat yang berada di kalangan tentera. Kemudian doalah kehancuran kepada kufar, kehancuran kepada di kalangan munafik-munafik. Allahumma ahlikil kafar wal munafiqin, Allahumma arsil alaihim tayran ababi taramihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, 75 tahun bergerak, setahun demi setahun, dan kita tengok macam mana Allah gerakkan. Dan saya nak sebut tadi, perkara yang tidak pernah sampai di akal di kalangan pakar-pakar yang buat bom,
Zionis Israel adalah macam mana, bahasa mudah, senjata yang biasa. Kalau tuan-tuan ada yang kerja tentera, polis, dalam bidang kenderaan, khususnya dalam bom dan sebagainya kan, kita kata senjata biasa yang pada adatnya kalau tembak kereta kebal tak akan terasa pun, tak akan terasa. Tiba-tiba boleh melentuk, hancur. Sehingga mana Zionis Israel mengatakan ini suatu perkara yang di luar akal kami. Bila nasrum minallah, bantuan Allah itu datang. Wa basyiril mu'minin, Al-Quran sebut khabar gembira. Tentera Allah dia tak sama dengan tentera manusia biasa. Tengok dalam peperangan Ghazwatul Badrin, peperangan Badar, Nabi doa pada Allah, datang malaikat-malaikat Allah. Saya tak katalah confirm, maksudnya malaikat dah datang, cuma saya sebut, saya bahasakan bantuan Allah akan datang dalam pelbagai sudut. Yaman dah ijtihad, Algeria dah ijtihad. Memang takkan Zionis dia nak cucikan peperangan ni, walaupun dah langgar undang-undang antarabangsa PBB dan sebagainya, dia nak sucikan betul-betul rakyat di bumi Palestin supaya mereka berpindah ke satu tempat di Sinai, di Mesir itu sendiri, yang telah disediakan. Masyarakat kita ada yang terpengaruh propaganda mengatakan ini silap Hamas yang mulakan. Tuan-tuan, yang rampas tanah milik umat Islam bukan setakat tanah itu milik rakyat Palestin, tetapi seantero dunia. Kerana bumi Palestin adalah bumi para Nabi yang terdahulu, bumi yang berkah. Nabi Ibrahim AS, Nabi kita Muhammad SAW pernah sampai di sana. So itu jangan kita terpengaruh ini silap Hamas dan sebagainya. Tugas kita adalah doa dan bantu. Baik, tuan-tuan sekalian, kisah Uthman ibn Affan dikata tentang cahaya. Cahaya dikata sesusnya memperoleh cahaya untuk menerangi kegelapan di alam kubur melalui petunjuk. Kita tengok anak-anak kecil, saya nak kiaskan, kaitkan dengan macam mana Allah jadikan jiwa-jiwa para pejuang anak kecil khusus. Bila kita tengok dia yasaknya seakan usia tak pergilah sekolah menengah lagi. Beberapa video yang diturunkan, dimuatkan. Satu video, bila dah dapat signal supaya berpindah, mereka berkumpul setempat. Bila berkumpul setempat, anak-anak kecil ni yang mereka ni dah tahu ayah mereka dah hilang, cuma tidak tahu telah gugur syahid. Ada seorang kanak-kanak ni berucap, the first mula disebut Khaybar ya Yahud. Wahai di kalangan Yahudi, Jaishu Muhammad saufa ya'ud, tentera Muhammad yang membela agama ini sedang datang. Berapa hari dia mati menghadap Allah. So, dalam ucapan dia kata, kalian telah berjaya gelapkan kami dengan tidak ada elektrik, air, tidak ada makan dan sebagainya, tetapi akhirat Allah akan cerahkan kami di pintu-pintu syurga. Kalian berjaya untuk hentikan makanan kami, tidak sebagaimana biasa, tetapi hidangan kami di syurga jauh lebih sedap pada hidangan dunia. Ini ucapan anak kecil. Berapa tempoh akhirnya mereka mati menghadap Allah Azza wa Jalla sebagai seorang syuhada. Tuan-tuan, orang mati syahid, dia boleh tarik orang yang berada dalam neraka 70 orang. Semoga kita orang-orang yang diberikan syafaat syuhada di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan ketahuilah, bagi siapa yang ada bersamanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung, tiada apa-apa yang perlu ditakutkan. Bila kita yakin percaya Allah ada dalam diri kita, ketakutan pada manusia itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini yang berlaku di luar sana, khususnya masyarakat berada di Palestin. Tetapi bagi siapa yang dirinya ditentang oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung, apabila Allah menentang, maka pada siapakah dia akan berharap selain?
Kalau manusia menentang, kan, ada tempoh tertentu. Lama-lama manusia menentang akan pergi tiada. Tetapi Allah bila menentang manusia itu, ataupun kita kata Allah bermusuh dengan manusia, itu bahaya. Dia akan berada di ambang kehancuran. Beriman dengan adanya syurga neraka adalah sebahagian daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nyatakan oleh Iman Al-Laqani dalam Jawharah Tauhid. Wan naru haqqun wujidat kal jannah fala tamil li jahidin dhi jinnah. Neraka adalah benar diciptakan sebagaimana syurga, maka janganlah kamu cenderung kepada yang mengingkari, yang kurang kewarasannya. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan adanya nikmat dan seksa kubur. Adanya nikmat dan seksa kubur yang kita tak boleh nak ingkari. Ia mengisyaratkan bahawa nasib seorang setelah berada di alam barzah ditentukan oleh amal perbuatannya sama dia hidup di dunia. Nasib kita di alam ketiga yang akan menentukan kita di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Dalam suratul Ghafir Allah SWT menceritakan mereka didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab siksa api neraka yang seberat-beratnya ataupun sedahsyat-dahsyatnya azab. Asyaddal azab, azab yang teruk, berat, yang tidak langsung boleh difikir, dinilai oleh semua manusia berada di muka bumi Allah. Memikirkan tentang kedahsyatan, kesakitan. Al-Bajuri mengatakan larangan bagi mengikut pandangan ahli falsafah yang menafikan kewujudan syurga neraka secara mutlak. Begitu juga pandangan Al-Jubai dan Qadhi Abdul Jabbar yang menafikan kewujudan syurga semasa di alam dunia. Menurut Al-Bajuri, pandangan sebenarnya hanya daripada orang yang kurang siaman ataupun orang yang menafikan kewujudan ada syurga neraka ini adalah orang-orang yang mafish aql, orang-orang yang tidak ada akal, ataupun bahasanya adalah orang gila yang tidak ada taklifan padanya. Sekali itu pada pagi ini insya-Allah kita sambung dalam minggu akan datang tentang larangan mencela mayat. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang adalah kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana, hassina akhlaqana, wassalana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma hikmata wal aql. Waftah alayna min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفر والمنافقين. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. This is